Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih Allah, kita berkumpul sekali lagi, diizinkan bertemu sekali lagi oleh Allah Ta'ala, menyambung pengajian kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah. Terlebih dahulu saya mohon maaf atas kelewatan kerana saya baru habis treatment, ada rawatan di KPJ Ampang Puteri. Jadi jalan jam, sempat jugalah sampai ke sini. Dan kita menyambung pengajian kita ni dalam tajuk pada siri yang lepas, ucapan-ucapan ketika menguburkan jenazah. Pada malam ini insya-Allah kita akan bincang tajuk himpitan kubur bagi setiap orang. Himpitan kubur bagi setiap orang. Bismillahirrahmanirrahim. Huzaifah radhiyallahu menuturkan, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kami pernah mendatangi satu jenazah. Ketika sampai di kubur, beliau duduk di tepi lubang kubur dan berkali-kali memandang ke dalamnya. Lalu baginda bersabda, di dalamnya seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan anggota tubuhnya, sementara pada kubur orang kafir penuh dengan api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Ini satu hadis, Nabi duduk di tepi kubur, Nabi tengok lama sangat kat kubur tu. Kemudian Nabi kata, dalam ni seorang mukmin. Makna mukmin orang beriman lah, bukannya orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Orang beriman yang dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan anggota tubuhnya. Padahal dia mukmin, orang baik, tapi kenapa dihimpit sehingga hancur tubuhnya? Sementara kubur orang kafir penuh dengan api neraka. Kubur kafir kena seksa juga dengan api neraka. Kenapa orang mukmin ini kena himpit juga? Kita baca riwayat yang lain pula. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Jika ada seseorang yang boleh selamat daripada himpitan itu, orang itu ialah Sa'ad bin Mu'adz lah di antaranya. Riwayat Ahmad, Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi. Dalam sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah disebutkan, ketika jenazah Sa'ad bin Mu'adz dikebumikan, Rasulullah SAW bertasbih dan diikuti oleh para sahabat beberapa saat, lalu bertakbir dan juga diikuti oleh mereka. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau bertasbih? Baginda menjawab, kubur orang soleh ini telah menghimpit, lalu Allah melapangkannya. Riwayat Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain. Sementara daripada sebuah hadis daripada Ibnu Abbas disebutkan bahawa Nabi SAW mengebumikan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian beliau duduk di tepi kuburnya dan berkata, jika ada seseorang yang boleh selamat daripada himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz lah di antaranya. Riwayat Sa'id bin Mansur dan lain-lain. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, hadis yang kita bacakan ini ialah berkaitan dengan himpitan kubur yang dikenakan pada orang mukmin. Ya. Kenapa orang Islam, orang mukmin yang beriman pada Allah Ta'ala, walaupun dia baik, tapi dia kena himpitan juga? Dalam sebuah hadis yang lain pula disebutkan bahawa tak ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada orang terlepas, ni seorang dia. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Dia seorang je terlepas. Sebab kesolehan dia, ketawadukannya, ya, dia terlepas. Tapi ketika Rasulullah SAW mengebumikan jenazah Sa'ad bin Mu'adz tadi, Nabi duduk tepi dia, tepi kubur dia lama, bertasbih, berdoa pada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya
Sa'ad bin Mu'az di dalam kubur sedang dihimpit, kemudian kuburnya dilapangkan. Apakah hikmah semua ini? Kenapa kita orang baik dah semayang dah jaga dah segala-gala kefarduan, tapi kenapa kok di hujungnya kita kena himpit juga? Ada beberapa perkara yang disusun ataupun ditafsirkan oleh alim ulama. Antaranya yang pertama, setiap orang tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan. Maka kesalahan daripada kita ini, cara nak hapuskan ialah dengan membalaskannya seketika. Kena balas juga. Sebelum nak mendapat nikmat yang Allah janjikan, dia kena balas juga supaya memberi keadilan kepada semua orang. Dia ni orang beriman, tapi ada juga dia buat jahat, ada juga dia lara, ada juga benda-benda maksiat yang dia kadang-kadang buat, tapi dia orang beriman, dia orang baik. Jadi cara nak menebus kesalahannya itu supaya tidak dituntut dekat akhirat nanti ialah dengan menghimpitnya. Tapi himpitannya itu menghancurkan tubuhnya. Allahu Akbar. Tubuh punyalah teruk kita. Ni tubuh kena himpit ni. Kita kena himpit kan, kena himpit dengan apa? Kalau kena himpit dengan bantal ke tilam ke kan, orang himpit kita tilam tu kan. Tilam dengan tilam pun rasa sesak. Ini dengan tanah. Ya Allah, macam mana kita nak melalui semua ini? Tapi orang beriman seketika saja, kemudian dia akan dilepaskan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua pula menyebut bahawa orang yang beriman ini, dia akan merasai himpitan kubur, tetapi himpitan kubur itu tidaklah menyakiti dirinya. Tak menyakiti dirinya, melainkan himpitan kubur itu seumpama pelukan seorang ibu kepada anaknya yang sedang takut. Macam apa nama, kalau anak kecil menangis takut kan, jadi mak dia datang peluk dia. Bukan peluk sampai dia lemas, peluk dia dengan penuh kasih sayang sampai dia tenang. Demikianlah kubur. Bumi ini menenangkan orang beriman yang sedang ketakutan bila pertama kali masuk dalam kubur. Kerana setiap orang yang masuk ke dalam kubur, masuk ke alam barzah, mereka akan menangis. Semua menangis. Tak ada orang yang tak menangis. Orang beriman, apatah lagi orang kafir, semua menangis. Kenapa orang beriman menangis juga? Kerana dia takut. Seumpama bayi yang baru lahir kat dunia ni, dia takut. Lahir-lahir patutnya gembira lah, keluar daripada perut mak dia, tapi dia menangis. Doktor pun kalau budak ni tak menangis, dia kasih menangis juga kan. Dia tepuk punggung budak tu bagi menangis. Kenapa? Kerana menangis kerana takut. Kalau doktor tepuk tu kenapa? Kerana nak bagi dia sedar. Kalau tak menangis ni kan takut ada masalah lain pula budak ni kan. Jadi budak yang menangis ni normalnya menangis kerana dia takut. Dalam alam sebelumnya itu, alam rahim, dia duduk diam je. Bagi dia tempat tu paling selesa. Ya? Dia tak perlu buat apa-apa pun, duduk diam aja. Tapi bila lahir ke dunia, dia nampak sesuatu yang baru. Kegelapan bertukar menjadi cahaya yang terang. Kesempitan menjadi keluasan bumi yang terang, yang luas. Maka bila masuk dalam kubur balik, keluasan bumi, cahaya bumi ini semuanya telah diambil balik, masuk dalam kubur yang sempit dan gelap. Maka dia menangis, takut. Maka cara nak memujuknya ialah bumi memeluknya. Itulah tafsiran yang kedua. Adapun demikian, apa pun tafsirannya, apa pun yang berlaku, semuanya atas pengetahuan Allah Ta'ala. Namun kita kena yakin bahawa himpitan ini tetap akan berlaku dan tidak akan ada yang terlepas. Namun sekurang-kurangnya biarlah himpitan itu sekali je, janganlah berulang-ulang. Kita minta begitu. Kenapa? Kerana bila kita dihimpit, kemudian kita diberi nikmat, diluaskan kubur kita, direhatkan kita dalam taman-taman syurga, maka kesakitan yang dirasai oleh himpitan tadi semuanya lenyap, macam seolah-olah tak pernah berlaku, tak lekat pada ingatan. Kalau kita pernah jatuh aksiden motor, jatuh aksiden motor, sakit kita, kemudian dah lama bertahun-tahun sakit tu dah hilang dah, tapi ingatan kita pada sakit tu masih ada. Kita boleh bayangkan lagi sakit macam mana, bagaimana luka kita, darah kita, tulang kita tercabut, macam mana orang betulkan balik, boleh bayangkan balik sakit tu. Tapi orang yang beriman, himpitan kubur yang dirasai pertama tadi semuanya lenyap, seolah-olah dia tak pernah rasa pun. Inilah kelebihan dia. Jadi kita nak beginilah keadaan kita kan, bukannya dihimpit terus menerus.
Dituturkan pula daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah orang yang dituju oleh arasy dan pintu-pintu langit terbuka baginya. Siapa orang ni? Iaitulah Sa'ad bin Mu'az. Orang ini pintu-pintu syurga terbuka baginya luas. Ya, dia terus ke arasy Allah Taala. Disaksikan 70,000 malaikat menyambut ke rohnya ni. Namun dia telah dihimpit, tetap dihimpit kuburnya. Padahal dia ni orang yang paling hebat, tetap dihimpit dalam kuburnya. Kemudian kuburnya dilapangkan semula oleh Allah Ta'ala. Al-Hasan menambahkan, bergeraknya arasy untuk Mu'az tersebut kerana rasa bahagia terhadap rohnya. Bergegar arasy Allah Ta'ala bila kematian Sa'ad bin Mu'az tadi, kerana kegembiraan. Ya. Dan riwayat Ibnu Umar juga dikatakan bahawa Rasulullah SAW pernah memasuki kubur Sa'ad bin Mu'az. Beliau agak lama berada di dalam. Oleh kerana itu ketika keluar, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau buat kat dalam tadi?" Baginda menjawab, "Sesungguhnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az tadi dihimpit dengan satu himpitan dalam kuburnya. Lalu aku berdoa kepada Allah agar melapangkannya." Ini semua tentang riwayat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu. Lalu ditanya keluarganya, kenapa dia kena himpit juga? Padahal dia ni orang yang beriman. Nabi pun jamin dia ni takkan kena himpit, tapi bila dia mati, kenapa dia kena himpit juga? Maka Ibn Ishaq berkata, Umayyah bin Abdillah pernah memberitahu aku bahawa sebahagian keluarga Sa'ad bin Mu'az pernah ditanya. Ada sahabat bertanya pada keluarga dia, apa benda yang amalan si Sa'ad bin Mu'az ini buat sampai dia kena himpit juga dalam kubur? Padahal kami kenal dia ni seorang yang baik, seorang yang warak, tapi kenapa dia kena himpit juga? Lalu dijawab oleh ahli keluarganya, apa yang kalian dengar daripada sabda Rasulullah SAW dalam masalah ini? Ditanya pula. Mereka menjawab, disebutkan kepada kami bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai masalah itu, dan baginda menjawab, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'az itu cuai dalam bersuci dari kencing. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Baihaqi. Kerana kencingnya sahaja. Allahu Akbar. Kencingnya saja, bukannya dia buat kat orang pun. Maknanya dia kencing, tak jejaskan orang lain pun. Maknanya dia tak cuci air najis dia tu dengan sempurna je. Tapi kerana itulah dia dihimpit dalam kubur. Kata Nabi SAW, dua perkara yang ringan yang kamu boleh elak, tapi bila buat, itulah antara asbab himpitan kubur, azab kubur. Iaitulah kencing yang tidak disucikan dengan sempurna. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Suka melaga-lagakan orang. Dia tak kacau orang, maknanya dia tak buat naya kat orang. Tapi bila ada orang yang saling berbalah, dia ni suka melaga-lagakan lagi. Dia kata si A ni kata begini-begini kat kau, si B pula kata apa, si A ni mengumpat kau, B ni pula jumpa begitulah, ulang-ulang, akhirnya orang tu bergaduh. Maka hal ini yang menyebabkan himpitan dalam kubur, padahal benda tu dia boleh elak. Boleh elak, kenapa nak buat juga, kan? Anas bin Malik pernah bercerita, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puteri Rasulullah, meninggal dunia. Lalu kami berangkat bersama beliau menghantarkannya. Kami melihat baginda sangat berduka. Nabi sangat sedih bila anak perempuannya Siti Zainab meninggal dunia. Baginda lalu duduk di kubur sejenak dengan mengarahkan pandangannya ke langit. Nabi sedih sangat, kan? Yalah, walaupun Rasulullah kekasih Allah, tetapi dia juga manusia yang ada perasaan. Maka menjadi fitrah bagi kita, bila ada kematian ahli keluarga, kita kena menangis. Itu tanda duka cita, tanda kesedihan. Tengok orang lain menangis sebab ada keluarga meninggal, jangan kita kata sabar, jangan menangis. Tidak, bagi dia menangis. Kesalahan kita ialah bila menahan orang menangis. Jangan menangis, kan? Dia menangis ni fitrah, bahkan sunnah. Orang yang tak menangis bila kematian ahli keluarganya, maka dia sedang melakukan bid'ah. Bid'ah tu makna apa? Maknanya perkara yang Nabi tak pernah buat. Ya, Nabi setiap kali ahli keluarga meninggal dunia, Nabi menangis. Maka kita kena menangis lah. Tak buat nanti akan jadi bid'ah.
Ini kena fikir juga. Sebab apa? Fitnah akan timbul. Orang akan berkata, tengok dia tu, ayah dia meninggal, dia tak menangis pun, elok je layan orang, tetamu dia datang senyum je, gelak je, maka akan mendatangkan fitnah pada dia. Maka menangislah, tanda duka cita. Ya. Setelah itu baginda turun ke lubang kubur. Nabi pun turun ke lubang liang lahat. Aku melihat kesedihan baginda semakin bertambah. Lagi sedih Nabi nak turunkan jenazah anaknya tadi. Sedih, menangis Nabi. Beberapa waktu kemudian baginda keluar dan kulihat kesedihannya sudah berkurang. Bahkan baginda tersenyum. Tiba-tiba Nabi berhenti nangis. Dan bila dia keluar, Nabi senyum. Allahu Akbar. Kami pun bertanya hal itu. Baginda menjawab, aku tadi memikirkan kesempitan kubur, himpitan kubur dan kelemahan diri puteriku Zainab. Nabi fikirkan tentang kesempitan, himpitan kubur. Nabi sedih anaknya akan melalui perkara itu, memikirkan keadaannya. Hal itu sungguh membuatkan aku sangat terbeban. Kemudian aku berdoa pada Allah agar dia meringankannya. Kemudian Nabi kata, ya Allah, ringankanlah azab bagi puteriku Zainab. Lalu Allah mengabulkannya. Lalu Allah memperkenankan. Tetapi dia tetap menghimpitkan satu himpitan. Walau macam mana pun Allah kabulkan doa Nabi, ampunkan segala dosa Siti Zainab, ya, tidak meringankan azabnya, tapi Allah tetap datangkan satu himpitan padanya, himpitan kubur baginya. Dan himpitan itu didengari oleh semua makhluk yang ada di antara langit dan bumi, kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar. Puteri Nabi, anak Nabi, Nabi doakan padanya untuk Allah ringankan azab dia. Allah kabulkan pula doa tu. Tapi kata Nabi, satu himpitan je untuk dia, kerana mungkin ada dosa-dosanya yang Allah nak hapuskan. Tapi dengan himpitan itu, jeritan suara puteri Rasulullah ini didengari seluruh makhluk Allah langit dan bumi, kecuali jin dan manusia. Allah ya Karim. Macam mana kita nak melalui himpitan kubur kita yang pertama nanti, kan? Mudah-mudahan biarlah itu yang pertama dan itulah yang terakhir, bukan kekal selama-lamanya, sebagaimana yang berlaku pada orang yang kafir, kepada orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Wa na'udzubillah min zalik. Dari Abu Ayyub diriwayatkan daripada sanad sahih bahawa ketika ada seseorang bayi dikebumikan. Ini bayi pula. Ketika ada bayi dikebumikan, Rasulullah SAW bersabda, jika ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, anak ini adalah antara yang akan selamat daripadanya. Bayi kecil, kanak-kanak yang belum balik, bila dia meninggal, dia tak akan kena himpitan kubur. Ya, baik daripada keluarga Islam ataupun bukan Islam, bila dia meninggal sebelum umurnya balik, maknanya kanak-kanak ke bawah, maka tidak ada himpitan baginya. Ini sahih. Maknanya katakan bahawa anak ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dalam kitab Al-Awsat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah mengerjakan solat jenazah ke atas seorang anak lelaki atau perempuan. Setelah itu baginda bersabda, jika ada seseorang yang boleh selamat daripada himpitan kubur, nescaya anak ini akan selamat daripadanya. Ini antara hadis-hadis menceritakan bahawa himpitan kubur ini boleh juga diselamatkan ke atas beberapa orang. Antaranya ialah anak lelaki ataupun anak perempuan yang belum balik, maka dia akan terselamat daripada himpitan kubur. Dan antara lain ialah orang-orang yang Allah pilih dia. Maknanya tuan-tuan, bukan sekadar kita minta pada Allah, ya Allah, janganlah kau himpit aku satu himpitan pun, kan? Satu himpitan pun kita minta pada Allah, janganlah ya Allah. Satu himpitan kata sekali ni je, lepas tu kau takkan rasa dah. Sekali ni je dan kau takkan rasa dah. Tapi kita minta pada Allah, ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu ya Allah, jangan kau beri kami ya Allah, walaupun satu himpitan pun kami tak nak rasa. Begitulah kita nak pada Allah. Bagaimana orang yang kena rotan, sebat penjara, satu sebatan, kan? Kamu kena jatuh 5 sebatan. Bukan kata 5 sebatan, satu sebatan pun kita kalau boleh tak nak. Ya, kita tengok video tu kan, sebat luka punggung dia tu, bergetar punggung dia tu kan, sakit. Apatah lagi kena himpitan kubur
yang mana dilakukan kepada puteri Nabi Siti Zainab radhiyallahu anha, yang mana kata Nabi jeritannya itu terdengar seluruh makhluk Allah, langit dan bumi, kecuali manusia dan jin. Allah, macam mana malam pertama kita dalam kubur? Itu tara anak Nabi, tahap anak Nabi. Kita ni jauh dengan Nabi. Macam mana kita nak lalu semua ni? Tapi macam mana sekalipun, la ta'natu min rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah. Kena minta lah. Kita ada tak minta pada Allah, ya Allah, jangan kau beri aku himpitan kubur, walaupun sekalipun ya Allah aku tak nak, ya Allah. Minta. Ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam neraka, walaupun sedetik pun aku tak nak. Minta pada Allah. Jangan kau dekatkan aku dengan neraka, walaupun sebatu pun aku tak nak, ya Allah. Minta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu, ya Allah, ke dalam syurga yang paling tinggi. Minta pada Allah. Tinggi. Syurga ni kata Nabi ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Ya, syurga para rasul, para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh yang terpilih. Maka tentulah syurganya paling atas sekali. Kita kalau dapat syurga level first, yang pertama, tingkat pertama tu, memandang syurga tingkat kedua, ibarat daripada bumi ni kita pandang bintang yang berkelip kat langit tu. Itulah jarak dia. Kata Nabi, kelip tu kan, apatah lagi yang atas. Layak ke kita duduk dengan Nabi? Minta je. Ya Allah, tempatkanlah aku, ya Allah, ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabatnya, ya Allah, para aulia, para ulama, orang soleh, para syuhada. Minta. Dalam masa sama kena sedar diri juga, layak ke aku? Walaupun aku sedar aku tak layak pun, ya Allah, aku seumpama debu saja di kaki mereka, ya Allah. Amal aku sikit je, semayang pun ujung-ujung waktu kadang-kadang. Tapi aku minta ni kerana apa, ya Allah? Kerana keluasan rahmat-Mu, ya Allah. Kerana gedung rahmat-Mu, ya Allah. Bukan kerana amalanku. Kerana nak banding amalanku memang aku tak layak pun. Tapi kerana rahmat-Mu, ya Allah. Minta pada Allah. Sebagaimana kita minta pada Allah ringankan azab kubur, kan ringankan. Tak nak himpitan kubur walaupun satu pun. Minta juga syurga yang paling tinggi. Allah Ta'ala takkan pernah menepikan doa kita. Dia malu bila satu hambanya datang padanya, minta kepadanya tapi pulang dengan tangan kosong. Allah malu. Maka mintalah pada Allah, ya. Kemudian Hanad Ibnu As-Siri dalam Al-Zuhdi menuturkan riwayat daripada Ibnu Abi Mulaikah. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang terhindar daripada himpitan kubur, tidak juga kepada Sa'ad bin Mu'az, yang salah satu daripada tutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan bahawa ketika menguburkan Sa'ad bin Mu'az, Nabi SAW berkata, dia dihimpit dalam kubur dengan suatu himpitan hingga dia menjadi seperti bulu. Bulu hancur, bulu, tinggal bulu je, hancur. Allah. Lalu aku berdoa pada Allah agar membebaskannya daripada himpitan itu. Kerana apa? Kerana dia tidak bersih daripada sisa-sisa air kencingnya. Sebab itulah Islam sampai ke air kencing pun kita jaga. Nak buang air kencing, sebaiknya duduk. Duduk. Boleh tak berdiri? Sekiranya tak ada pilihan, berdirilah. Kita pakai seluar, kita pula nak cepat dekat tandas awam. Kalau kita tengah seluar, kotor seluar kita, maka berdiri, tak ada pilihan. Tapi dalam masa sama, bila kita nak kencing ni, kena buat cara yang macam mana Nabi ajar. Berdehem kan. Tekan sikit kan. Bersihkan betul-betul, pastikan bersih. Kalau ada penyakit tu lain cerita. Ini yang kita yang normal ni, bersihkan betul-betul. Jangan main selamba je. Dah lah tak cuci, terus pergi pula solat ke apa ke. Ni masalah kita, ya. Jangan kita buat perkara-perkara begini kerana ia diancam dengan azab kubur. Allahu Akbar, ya. Ini Ibnu Sa'ad mengatakan bahawa Kasir Ibnu Hisham Ja'far Barkan berkata, pernah sampai kepadaku bahawa berita Nabi SAW bersabda pada saat baginda berdiri di samping kubur Sa'ad, telah dihimpitkan suatu himpitan atau didorongkan satu dorongan. Jika ada seorang yang dengan amalnya boleh selamat daripadanya, niscaya Sa'adlah yang akan selamat. Tetapi dia pun tidak selamat, ya. Ini kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang mana meninggal dunia dan dia diseksa di dalam kubur kerana hal-hal yang kecil.
dan kita juga tak terlepas daripadanya. Namun demikian, ada beberapa perkara yang perlu kita buat. Antaranya ialah kita minta pada Allah Ta'ala, minta supaya Allah jauhkan kita daripada azab kubur, ya. Baik, kemudian disebut Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya suara malaikat Munkar dan Nakir itu di pendengaran orang-orang beriman seperti celak pada mata. Himpitan kubur bagi seorang mukmin itu seperti pelukan ibu kepada puteranya yang mengadukan sakit kepala kepadanya. Akan tetapi Aisyah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ragu kepada Allah. Mereka dihimpit dalam kuburnya seperti himpitan batu karang pada telur. Hadis riwayat Al-Bahaqi, Ibnu Mundah dan lain-lain, ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa siksaan orang yang buat jahat akan dibebaskan kerana 10 sebab. Kita boleh lepas daripada azab kubur 10 sebab ni. Pertama, bertaubat pada Allah dan taubatnya diterimanya. Kena yakin Allah terima taubat kita. Taubat dah sesungguh. Kedua, diberikan ampunan kepadanya. Allah ampunkan kita. Pertama, kita kena taubat. Kedua, kita kena diberikan keampunan oleh Allah Ta'ala. Ketiga, berbuat kebaikan sehingga kebaikan itu menghapuskan kejahatannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan jahat. Buat baik, apa saja kebaikan kita pada orang, pada binatang, pada alam, buat baik. Mudah-mudahan dosa-dosa kita kecil-kecil itu Allah ampunkan. Buat baik, jangan putus asa. Keempat, diuji dengan pelbagai musibah sehingga hal itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Ada ujian, dia bersabar, dan kerana sabar itulah dosa-dosanya diampunkan. Ni banyak orang fail, ya. Bukan orang-orang biasa je. Ulama-ulama, ustaz-ustaz pun kadang-kadang fail. Bersabar. Nak kalau naik kereta kan, tiba-tiba ada potong tak bagi signal. Pin, cilaka kan, dah cakap carut lah kan. Padahal lupa atas kepala ada ketayap kan. Sebab tak sabar. Banyak orang fail. Pernah satu ketika di zaman Rasulullah, seorang wanita, dia menangis kerana kematian suaminya. Menangis. Kita bagi laluan untuk azan dulu sebelum saya habiskan cerita ni, ya. Minta izin, ya. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas isyak buat solat jenazah. Ada baik. Saya tanya. Jenazah ni saya pakai macam ni tak kena. tak apa. Pakai jubah lah mana? Tak apa, isyak bagi imam ni. Kalau jenazah saya bawa. Boleh. InsyaAllah saya ambil masukan imam ni. Okey. Asyhadu anna Muhammadan Sebelum Ustaz bagi khafiah dulu lah. Boleh. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bahasi Baik, kita ambil masa sedikit lagi. Masih lagi bincangkan tentang 10 sebab seseorang itu dilepaskan daripada azab kubur. Kita dah sebut bertaubat pada Allah. Kedua, diberi keampunan kepadanya. Ketiga, berbuat kebaikan sehingga kebaikan itu menghapuskan kejahatannya. Keempat, diuji dengan pelbagai musibah sehingga hal itu dapat menghapuskan dosanya. Ini kita nak bincang yang tadi. Satu orang wanita yang menangis kerana suaminya meninggal dunia. Dan bila dah menangis, teriak, menangis tak apa, ni siap meratap. Lalu Rasulullah lalu kat tepi kuburnya, Nabi nampak dia menangis, Nabi pun tegur, jangan menangis sangat, jangan kamu meratapi mayat. Macam itulah Nabi tegur, jangan kamu meratap. Dan dia pula tak tahu yang tu Nabi. Dia pun kata, diamlah, kau tak rasa apa yang kuasa, kan? Macam kita lah, bila ada member kata sabarlah ya, kau tak tahu apa yang kuasa, kau pandai lah cakap sabar. Macam itulah kan, tak fikir kan, emosi. Lalu dia pun begitu juga, diamlah, pergilah, kau tak tahu apa yang aku rasa. Kemudian dia pun pergi, Rasulullah pun pergi. Sahabat yang melihat kejadian itu pun tegur wanita tadi, kau tahu tak yang kau cakap tadi siapa? Tu Rasul tu, Nabi tadi tu. Baru dia sedar yang dia cakap tadi tu Rasulullah SAW. Lalu dia pun pergi kejar Nabi, minta maaf ya Rasulullah, aku tak perasan, aku tadi emosi kan, sekarang aku tak menangis dah. Maknanya dia mula nak sabar. Kata Nabi, kesabaran itu diukur pada awalnya. Kesabaran itu diukur pada awalnya. Makna kata ialah kesabaran itu pada awalnya. Maknanya mula-mula ditimpa musibah, bagaimana kita menerima musibah tu. Itulah kesabaran. Bukan bila dah reda, dah puas, dah kita menjerit, dah maki hamun orang, baru kita tak sabar kan. Itu tidak ya. Sabar tu diukur pada awalnya, pada ketika kita boleh bertindak sesuatu ya. Ada orang langgar side mirror kereta kita, pam, dia jatuh, kita turun kereta nak mengamuk, boleh je tumbuk muka dia kan, tapi kita sabar, astagfirullahalazim, bang macam mana bang, okey bang, itu yang terbaik. Nak sampai ke tahap itu bukan semua orang senang, bukan semua orang dapat ya. Orang ulama, orang alim sekalipun kadang-kadang gagal. Sebab itulah dalam surah Al-Asr dia letakkan sabar tu yang keempat ya. Semua orang tu rugi, innal insana lafil khusr illa allazina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus solihat, kecuali orang yang beramal soleh, orang yang bersabar, orang yang berpesan ke arah kebenaran, orang yang berpesan dengan kesabaran. Iman, amal, dakwah dan sabar. Beriman ramai, tapi beriman dan beramal tak ramai. Beriman dan beramal ni ramai juga, tapi tak seramai beriman, beramal dan berdakwah. Beriman, beramal, berdakwah pun ramai, tapi tak seramai orang yang beriman, beramal, berdakwah dan sabar. Bila sampai ke tahap sabar ini baru dia lengkap, baru tak ditergolong dalam golongan yang rugi tadi. Kalau ada 3 je, dia masih dalam golongan rugi lagi. Innal insana lafil khusr. Semua orang ni dalam keadaan rugi. Itu sumpah Allah, kecuali 4 perkara ni dia buat. Maka sabarlah ujian yang paling berat untuk kita bila ditimpa musibah ya. Bila kita bersabar dengan musibah, maka Allah akan hapuskan siksaan kubur bagi kita. Kelima, alam barzah. Di alam barzah dia dihimpit dengan himpitan sehingga hal itu juga menghapuskan dosa-dosanya. Sekali himpitan tu maka Allah hapuskan dosanya. Keenam, didoakan oleh saudara-saudara yang seiman, sekaligus dimohonkan kepada Allah ampunan baginya. Sebab tu kita kena berdoa, ya Allah, ampunkan dosa-dosa seluruh muslim muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Sebab bila kita berdoa begitu, orang lain pun doakan macam tu juga, mudah-mudahan kita dapat tempiasnya juga. Itu kita minta, itu harapan kita.
Ketujuh, diberi petunjuk oleh mereka melalui pahala amal perbuatan mereka yang bermanfaat baginya. Diberikan hidayah melalui pahala amal perbuatan tu. Kelapan, diuji pada hari kiamat dengan pelbagai hal yang menakutkan dan hal itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang dalam kiamat, orang yang berdosa, orang beriman yang berdosa ni, dia akan melihat bayangan neraka. Dia akan melihat betapa dahsyatnya titian sirat. Tapi akhirnya Allah ampunkan dosanya. Melihat saja. Dengan lihat tu pun dah menyeksa diri dia. Sebab tu kita minta pada Allah, ya Allah, bukan aku tak nak kena azab seksamu ya Allah, bukan aku tak nak masuk neraka-Mu ya Allah, melihat pun aku tak nak. Kerana dengan melihat pun dah cukup menyeksakan kita. Lihat tu belum masuk lagi. Kesembilan, mendapat syafaat Nabi SAW, maka dilepaskan pada azab. Nabi bagi syafaat, itu yang kita nak. Sebab itulah kita kena sentiasa berselawat pada Nabi SAW. Hari ni ada orang yang kata dia tak suka tengok orang yang cakap jom selawat hari ni, kan? Ada juga orang penyakit macam ni. Dia tak suka tengok orang yang suka berselawat. Kata dia yang lebih baik ialah istighfar. Orang yang selalu berselawat, automatik dia akan sentiasa beristighfar. Dia nak tengok amalan orang lain, kenapa? Tengok amalan sendirilah. Orang dah bersalawat tu okey lah tu, kan? Ada juga manusia pesen begini, kan? Yang ke-10, mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini yang paling utama, rahmat Allah. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Bawa dosa menggunung, mati nak bawa dosa menggunung ni, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Dalam sebuah hadis sebagai penutup malam ini kita bicara, ketika seorang itu ditimbang di neraca Al-Mizan. Ditimbang di neraca Al-Mizan ini, kitab amalan yang dicatat oleh Raqib dan Atid ni ada 99 buah kitab. Sepanjang hayat dia ni, itu kitab dia. Ditimbang antara dosa dan pahala ni, maka dilihat dosanya lagi berat daripada pahalanya. Kalau ikut logik, neraka dah tempat dia. Neraka dah ni. Tapi Allah Ta'ala minta dia bela diri. Ada tak kamu nak bela diri kamu? Tak ada ya Rabb. Aku nak bela apa lagi? Ada tak apa-apa alasan atas perbuatan kamu ni? Tak ada ya Rabb. Kau dah nampak dah semuanya. Kau lebih tahu, kan? Memang aku layak dah masuk neraka. Allah nak bagi peluang lagi, kan? Sebab apa? Manusia yang diadili di hadapan Allah Ta'ala ni, dia akan rasa keadilan Allah. Baik orang beriman, begitu juga pada orang yang kufur pada Allah. Dia masuk neraka, dia pun rasa, ya Allah adilnya, ya Allah aku masuk neraka kerana kejahatan aku. Memang dia rasa keadilan Allah Ta'ala tu. Kalau kat dunia ni kena mahkamah 10 tahun penjara, kita boleh kata hakim ni berat sebelah, hakim ni bias dan sebagainya. Saya nak jumpa peguam saya nak merayu kat mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Boleh lagi kita argue hakim tadi. Tapi di hadapan Allah Ta'ala, kita sendiri kata tak ada pembelaan dah ya Rabb, memang aku salah kerana keadilan Allah. Kemudian bila dia tak nak, dia punya dosanya berat sangat, lalu Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, bawa lembaran kertas, sehelai kertas yang padanya tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditimbang di neraca Al-Mizan, maka sehelai kertas tadi lebih berat daripada dosanya yang 99 buah kitab tadi. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Cuma kita kena dapatkan kuncinya. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya ini Allah boleh tarik bila-bila masa saja. Jangan kita yakin kita ni Islam sampai mati. Kita mengharapkan berdemikian. Kalau tak ada amalan, jangan kita terlalu yakinlah kita akan dapat bawa sampai hujung mati. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia cuma teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat pada orang yang beriman saja. Yang betul-betul bawa kalimah ini saja. Yang beramal dengan kalimah ini saja Allah Ta'ala akan bagi kalimah tu, bawa dia sampai mati. Wa yudillullahu zalimin. Allah boleh sesatkan orang zalim. Kau beriman dah kat dunia ni, tapi kau tak beramal pun, selamba je, semayang, tunggal langgang dan sebagainya. Bila kita mati nanti, Allah boleh sesatkan kita, kalimah tu tak akan kita bawa. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Dia kenal siapa diri kita. Maka sebab itulah daripada kita sekarang ni, sebelum kita mati, pastikan kalimah ini bukan hanya di bibir, tapi letak di hati dan lakukan dengan amal soleh. Sebab kita tak tahu bila Allah nak panggil kita. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit kebaikan manfaat buat kita semua, dapat kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita baru saja menerima berita kematian ulama ya tersohor dunia kita.
Syekh Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang meninggal dunia petang semalam, tengah hari semalam. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh JAKIM, yang mana mengeluarkan arahan untuk kita mendirikan solat jenazah gaib, ya, selepas solat Isyak. Maka kita sama-sama dirikan solat jenazah gaib. Kaifiat dia sama je tuan-tuan, tetap 4 takbir, cuma bezanya depan kita tak ada jenazah. Ya, kita niat dalam hati, sahaja aku solat ke atas jenazah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Niat saja dalam hati. Takbir pertama surah Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, takbir keempat salam. Simple. Dapat pahala 1 qiraat. Barang siapa hadir solat jenazah, maka baginya pahala 1 qiraat sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Jangan balik lepas Isyak, jangan balik, kita sama-sama solat jenazah gaib. Tak rugi pun, tak sampai 2-3 minit pun, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kita tanggung dengan tasbih kafar dan surat Al-Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.